Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan aktiviti yang telah dijalankan iaitu aktiviti ekskavasi yang dijalankan di Kubu Jel Melawi. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, ingin saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Atirah binti Samsudin dan memegang kad matrik yang bernombor C21A1946. Aktiviti ekskavasi ini adalah di bawah subjek pengantar arkeologi. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ingin saya menerangkan apa itu ekskavasi. Ekskavasi merupakan satu kegiatan penggalian di sesuatu tapak tertentu untuk mendedahkan, membersihkan, merakam dan mencatat tinggalan arkeologi yang ada di dalam tapak galian tersebut. Proses ekskavasi ini di mana ianya untuk melihat bentuk muka bumi yang terdapat pada zaman di mana adanya hasil peninggalan daripada kegiatan manusia yang pernah hidup pada zaman dahulu. Seperti mana yang kita tahu, Kubur Jel ni terletak di Melawi. Pihak berkuasa tempatan telah membina dataran kubu di Kampung Kuala Jel. Dia dibina di kawasan sebuah kubu kebal yang telah dibina oleh tentera British untuk mempertahankan tanah Melayu dari serangan Jepun pada masa itu. Kedudukan dataran kubu di pesisir pantai dan berhampiran dengan kawasan peranginan berkemungkinan besar ianya menjadi tumpuan pengunjung. Kubu kebal di Kelantan telah dibina oleh tentera British pada tahun 1940 sebagai persiapan awal bagi menghadapi peperangan. Perkara ini berlaku apabila mereka menyedari situasi politik antarabangsa semakin tidak menentu. Seterusnya ialah proses sebelum menjalankan aktiviti ekskavasi. Yang pertama ialah kita perlulah memilih lokasi tapak untuk menjalankan aktiviti ekskavasi ini. Yang seterusnya ialah kita perlulah membuat persediaan peralatan untuk ekskavasi dengan lengkap. Sebagai contoh, adanya berus cat, ice pick, cotton line, batang kayu, scraper, kompas, water level dan sebagainya. Proses yang seterusnya ialah kita perlulah melakukan pembersihan tapak ekskavasi. Kenapa kita kena lakukan pembersihan ini ialah bagi memudahkan aktiviti ekskavasi ini dijalankan. Kawasan permukaan tanah yang di atas tu kita kena buang rumput-rumput, akar yang ada dekat situ supaya aktiviti ekskavasi kita tu dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya ialah proses semasa ekskavasi. Yang pertama ialah menanda titik penanda. Titik penanda ini berfungsi adalah untuk kita membuka ruang untuk membuat petak ataupun grid. Bila adanya titik penanda ni, kita punya grid tu dapat arah yang betul dan saiz yang betul. Kemudian kita akan menggali petak yang diberikan kedalaman sebanyak 10 cm. Petak kita ni akan terbahagi kepada 4 iaitu kudrat 1, kudrat 2, kudrat 3 dan kudrat 4. Kita akan mulakan proses penggalian pada kudrat 1. Setelah selesai kudrat 1, dia akan kudrat kedua dan kudrat 3 dan akhir sekali kudrat keempat. Seterusnya ialah selepas penggalian kita perlu ayak tanah yang sudah digali tu. Kenapa? Supaya bahan-bahan yang ada pada tanah tu akan supaya bahan-bahan yang ada dalam tanah tu kita nampak dan senang untuk kita cari. Setelah kita jumpa barang yang ada dalam tanah tadi, kita perlulah membersih permukaan barang tersebut dengan menggunakan berus cat yang tadi. Seterusnya ialah proses selepas ekskavasi. Yang pertama ialah kita perlulah membuat rakaman ataupun kita menangkap gambar keadaan tapak ekskavasi dan kita perlulah tangkap gambar barang ataupun artifak yang kita jumpa semasa aktiviti ekskavasi tu. Seterusnya ialah kita perlulah membuat
pembersihan sebelum kita meninggalkan tapak ekskavasi itu. Proses ini adalah untuk mengelakkan kita daripada kita meninggalkan barang-barang peralatan yang kita bawa, dan juga bagaimana kita datang ke tapak tersebut, macam itulah kita kena tinggalkan tapak tu. Jadi kita kena jaga kebersihan di tapak tersebut. Setelah menjalankan aktiviti ekskavasi ini, terdapat beberapa isu yang timbul, seperti tapak menjadi semak dan kotor kerana kami menjalankan aktiviti ekskavasi ini hanyalah seminggu sekali sahaja. Jadi apabila kami datang semula ke tapak ekskavasi kami, kami mendapati bahawa tapak ekskavasi kami tu telah adanya rumput dan akar dan sampah semula di kawasan yang telah kami bersihkan. Seterusnya ialah isu kekangan masa. Kami hanya menjalankan aktiviti ekskavasi ini hanyalah seminggu sekali, dan pada satu hari itu saja kami hanya ada dalam lebih kurang 3 jam sahaja untuk kami mengekskavasi tapak tersebut. Jadi di sini kami mempunyai isu iaitu kekangan masa. Seterusnya ialah keadaan cuaca yang tidak menentu. Sekarang cuaca kadang-kadang terlalu panas dan kadang-kadang tiba-tiba hujan. Jadi untuk menjalankan aktiviti ekskavasi ini kami agak menimbulkan isu lah, sebabnya kadang-kadang panas tu panas yang terlampau panas. Jadi kami perlulah menyediakan topi, payung dan sebagainya. Seterusnya ialah tekstur tanah yang keras kerana adanya akar-akar pokok yang besar dalam tanah dan kemudiannya ada batu-batu. Jadi dengan keadaan tekstur tanah yang macam ni, ianya akan menyukarkan kami untuk menjalankan aktiviti ekskavasi ini. Akhir sekali adalah berkaitan pendapat dan penambahbaikan. Pada pendapat saya, kita perlulah membuat tinjauan awal ke atas tapak ekskavasi, dan seterusnya kita haruslah memastikan aktiviti ekskavasi ini dilakukan pada bukan musim tengkujuh. Kerana apabila kita melakukan ekskavasi pada musim hujan, ianya akan merumitkan lagi proses ekskavasi kita. Dan penambahbaikan adalah untuk memasang bumbung ataupun kanvas yang macam dalam gambar yang saya tunjuk di bawah ni. Kanvas untuk tutup lapisan atas, ianya berfungsi untuk menghalang air untuk masuk ke kawasan ekskavasi kita. Dan seterusnya ialah menyediakan peralatan yang lengkap. Apabila adanya peralatan yang lengkap, kita akan dapat menjalankan aktiviti ekskavasi dengan baik dan cukup lengkap.